Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar. Alhamdulillah. Okey, ini adalah tugasan untuk topik 2. Topik 2 ni dia punya CLO masih CLO 1 menggunakan fungsi-fungsi desktop dan perisian pemprosesan perkataan untuk menyediakan dokumen dalam dokumentasi harian. Topik 2 ni topik 2 pemprosesan perkataan ni. Sebagai pensyarah pertama dan Azwan sebagai pensyarah kedua. Untuk dia punya arahan untuk assignment kali ini, tugasan. Kalau sebelum ini assignment tu cuma pengenalan kepada komputer. Untuk yang kali ini adalah Microsoft Word. Jadi semua pelajar dikehendaki untuk yang pertama gunakan ni mesti gunakan Microsoft Word lah, buka guna Microsoft Word. Arahan nombor 1. Pelajar dikehendaki menyalin semula petikan di bawah. Petikan di bawah ni yang ni. Situasi semasa jangkitan penyakit coronavirus 2019 COVID-19 di Malaysia 4 Oktober 2020. Jadi apa yang perlu dibuat? Semua pelajar kena type semula. Ni, start dari sini. Pertama ni sampailah terakhir. Sampai sini. Sampai sini. Sampai di sini. Itu soalan pertama. Jadi pelajar kena salin semula, type semula semuanya. Nombor 2. Jadi nombor 2 ni gabungkan jadual 1 dan jadual 2 menjadi satu jadual sahaja. Tukar warna jadual dan gunakan kreativiti sendiri untuk mencantikkan jadual anda. Yang ni. Jadual 1 ni dan jadual 2. Kamu tengok sini bilangan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dia ada 2 jadual. Jadual 1, jadual 2. Jadi apa yang perlu kamu buat? Kamu buat jadual sama seperti ini, tetapi sambungkan. Jadi jadual 2 ni tidak ada. Dia bila kamu buat hasilnya cuma ada jadual 1 sahaja. Jadi kamu gabungkan. Macam mana cara buat jadual? Sini sebagai inilah sebagai kamu punya untuk memudahkan kamu. Untuk buat jadual, kamu kira dulu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 ni. Jadi kamu masuk pergi insert, kemudian table, dia mau 11. Sini 11, insert table 11. Sini 10 je kan. Kamu klik siap dulu 10. Kemudian baru kamu tambah, untuk tambah masuk di layout. Ni. Insert right. So sudah ada 11. Jadi sudah ada 11. Kemudian bawahnya tu ada berapa ni kira? 1, 2, 3. Ada 7 kan. So kamu masuk insert below. Below ni maksudnya bawah lah. Ni sebagai contoh untuk kamu dulu. Jadi kamu perlu buat masuk pergi layout je lah. Below tambah. Tambah di bawahnya ni sampailah cukup lengkap. Jadi 2 jadual ni kamu jadikan dia 1 jadual sahaja. Clear? Sudah tunjuk tadi macam mana kan? Kemudian kamu masukkanlah situ bilangan kluster negeri, bilangan BIL, bilangan. Jadi untuk kamu sebab dia untuk jarak tu, sini kamu boleh adjust, tengok sini. Pastikan tengok. Sini kosongkan dia punya ni, crosser ni. Kemudian pergi garisan, bila keluar tanda seperti itu anak panah kiri kanan, kamu klik, jangan dilepaskan. Klik pada sebelah kanan mouse tu, jangan lepaskan, kamu adjust. Tolak ke kiri atau ke kanan mengikut kesesuaian. Begitu. Dan seterusnya. Ini pun sama, kamu adjust. Contoh kamu mau adjust semua ini. Kalau sini sebenarkan kamu contoh
Sebab ni kalau ikut jadual ni nampak panjang kan. Sini dia panjang dia punya tulisan. Sebenarkan kamu kalau ada sesiapa yang mau buat dia melintang pun boleh. Contoh sini okey, untuk yang ini jadikan dia melintang. Maksudnya kamu pergi page layout, kemudian pergi orientation, ni pergi page setup ni, pergi page setup. Okey, landscape kasih melintang dia. Whole document, semuanya document, tak perlu, kamu cuma this point forward. Okey. Alamak. Ni, okey, cut. Okey. Nampak tu. Jadi sekarang ni ada satu page yang melintang. Ni page melintang ni, nampak? Jadi kalau kamu mau jadual kamu ni, kamu mau kasih melintang pun boleh, tidak ada masalah. Janji ada dia punya jadual. Okey. Janji ada dia punya jadual. Okey, tu cara buat jadual. Kemudian setting untuk jadual lagi. Kamu klik pada jadual ni, kamu pergi di bahagian design untuk tengok dia punya setting. Sini. Banyak ni setting kamu boleh pilih. Atau kamu mau buat ikut kamu punya kreativiti sendiri pun boleh. Maksudnya macam gini. Okey, color. Okey, kamu pilih color. Kemudian kamu sini, kamu tukar dia punya color. Pergi contohlah, ni contoh sahaja yang jika kamu tahu, kemudian kamu ikut kreativiti kamu dan kamu sendiri yang sesuaikan warna tu. Nampak? Kamu klik sini. Sebab sini bilangan 1, 2, 3 ni, yang ni pula kawasan ni. Kawasan ni kan, negeri Bangau. Contoh, sini dia pakai warna merah, kemudian merah cerah sedikit, kemudian lagi cerah. So ada 3 jenis warna dia pakai di sini untuk dia punya timetable. Jadi kamu boleh gunakan contoh untuk Sabah dia warna merah. Okey, so orang akan tahu. Contoh yang lain ni dia akan warna merah. Kemudian untuk Selangor warna biru. Okey, sini Selangor. Atau kamu kasih color tu ikut cluster. Cluster Bangau-Bangau warna putih. Cluster Kausing warna ungu. Cluster Embun warna jingga. Bahros ni, kamu cluster Bahros kamu kasih warna dia purple. Terpulang. Tapi ikut kamu punya kreativiti. Sebab pemarkahan diambil daripada kreativiti kamu. Jangan kamu ikut bulat-bulat macam begini. Siapa yang ikut bulat-bulat memang kena potong markah. Jadi ini cara dia. Kemudian kamu klik dulu pergi timetable ni, kemudian masuk di bahagian design atas ni. Shading. Okey, itu satu. Kemudian kamu boleh colorkan lagi sini pen. PT tebal. Ni garisan ni. Contoh. Jadikan ni. Okey. Tak menjadilah. Tak menjadi. Border. Ni border. Border style. Okey. Silap dah tadi. Okey, kamu klik sini, pergi border style. Okey, pergi sini. Dia tidak ni lah. Tidak apa. Okey, nampak tu. So kamu pergi design. Design ni kamu pilih lah. Ini pun kamu boleh buat. Maksudnya kamu stylekan dia punya ni, dia punya border ni, garisan ni. Terpulanglah dengan kamu. Tapi yang penting mesti ada kreativiti situ nampak. Jangan tidak ada langsung. Tidak ada langsung, tolak markah kreativiti. Sebab kreativiti kamu pun diambil pemarkahan. Okey. Kemudian design layout. Okey. Border pen. Okey. Okey, tu je lah. Okey, so settle. Soalan pertama tadi suruh type semula. Jadi kamu kena type semula ni semuanya. Kemudian kamu buat soalan kedua. Dia minta untuk pertama type semula, menyalin semula. Yang kedua
gabungkan jadual 1 dan jadual 2 menjadi satu jadual sahaja. Yang tadi tu sudah tunjukkan macam mana caranya. Yang ketiga, ini ketiga kena ingat ni. Okey, sebelum tu ini padam dulu. Okey, delete table. Alright. Okey, seterusnya yang ketiga, gunakan format berikut. Font Times New Roman. Okay. Jadi yang ni kamu kena tukar. Ni tukar kepada Times New Roman. Macam mana cara? Tengok di atas sini bahagian font. Okey, ingat. Okey, Times New Roman. Ni. So, yang kamu buat akan jadi seperti ini, Times New Roman. Kemudian, apa lagi tu dia bagi tahu? Size 12. Okey, tukar pergi size 12. Ni sekarang ni size 14, tukar pergi size 12. Okey, nampak tu? Kemudian spacing 1.5 line. Ni kamu klik dulu. Okey, ambil yang bawah lah. Ni contoh yang ni. Okey, spacing. Tadi dia bagi tahu spacing kan. Okey, tengok spacing 1.5 line. Okey, yang ni macam mana tadi? Times New Roman 12. Kemudian masuk pergi paragraph untuk spacing. Spacing. Ni spacing ni, nampak? Paragraph spacing 1.5. Okey. Kamu tukar pergi 1.5 sudah. Kemudian apa lagi dia bagi tahu? Jajaran justify kecuali tajuk utama. Okey. Ni kamu kena justify. Okey, sini. Tengok sini, tengok atas ni. Ni justify ke ni? Bukan. Untuk yang ni, ni left. Ini left. Allegiance dia sebelah kiri. Ni center. Ni right. Okey. Yang ini baru justify. Justify yang atas ni. Okey. Faham? So, kena ubah setting. Jadi kalau ada yang lari dia punya setting, tidak ikut yang ini, format ni dia tidak ikut, maka akan kena tolak. Okey. Kemudian yang keempat tu beritahu apa? Pastikan format bold, italic dan underline serupa seperti dalam petikan. Okey, format ni di mana ni? Di mana jumpa ni format? Tengok atas sebelah kiri ni. Ni bold. Ni italic. Ni underline. Okey, pastikan format bold, italic dan underline serupa seperti dalam petikan. Okey, kita tengok petikan. Ni tengok ada bold kan? Tulisan ni dibesarkan. So, kamu kena bold juga, besarkan tulisan tu. Ada garisan bawah, underline. Okey, kena serupa, sama sebiji. Tidak boleh salah. Kalau salah, tidak mengikut arahan, tolak markah. Sebab kamu tidak dapat menepati kehendak. Okey, tengok sini. Ini tulisan sengit ni, italic. Italic. So, kamu kena italickan juga dia. Kena sengit juga. Tidak boleh dia menegak. Kalau kamu kasih tidak italic begini, menegak. So, tolak markah. Okey, kemudian dia bold. Bold, ditebalkan. Kena ditebalkan. Ni. Ni lagi satu ni. Ni pun kena sama ni. Ini semua kena sama ni. Apa ni? Dia punya bahagian sini. Numbering ni. So, ikut tanda anak panah ni, kamu kena buat sama seperti anak panah ni. Macam mana cara buat? Tengok sini. Ni anak panah, ni tanda right, ni ada titik 4. Sengit ni kan? Macam mana cara buat? Okey, caranya begini. Tengok sini. Pastikan kamu boleh buat sendiri. Saya tidak mau ada yang guna space. Contoh. Okey. Sini. HD apa-apalah kan. Dah cantik. Okey, contoh yang ni. Saya copy. KV. Okey.
Sebabkan mau kejar ruang ni, gunakan space. Tengok tu bawah keyboard, gunakan space. Ni gunakan space namanya. Tidak mau, jangan sesekali guna space. Space tu selepas tulisan baru boleh guna space. Jadi caranya, kamu klik sini, kamu terus pergi atas sini. Ni, tengok ni. Buat pilihan. Macam mana ni? Yang saya gunakan anak panah kan? Okey, kamu pergi guna anak panah. Okey, sudah sama. Sama kan? Okey, kemudian ada yang ini pula, dia punya point ni. Apa ni, anak tanda right ni pada point. Jadi caranya, okey, contoh sini. Okey, tengok apa perlu dibuat. Kamu klik. Okey, dia punya point tu. Contoh inilah dia punya point, ya. Okey, keep attention. Pastikan kamu boleh buat. Okey. Okey, tengok sini. Ni sekarang ni saya tekan enter pada keyboard. Saya tekan enter. Dia akan keluar anak panah. Okey, untuk dapatkan tanda right ni, maksudnya anak daripada anak panah ni, sebab dia kena ke depan sini, kamu jangan gunakan space. Jangan gunakan space, jangan sesekali. Okey, jangan sesekali. Atau kamu buat begini. Di sini kamu gunakan space. Kamu gunakan space, kasih begitu-begitu, tekan-tekan space, kemudian kamu masuk pergi insert. Insert masuk right tu. Insert, mana insert? Insert, simbol, tanda right, mana tanda right? Contohlah ini tanda right. Okey, baru kamu buat. Kamu space lagi. Saya tidak mau begitu. Tu lari dia punya format. Okey. Jadi apa yang perlu kamu buat, setelah kamu masukkan tadi kan, yang atas tu sini, kamu masukkan numbering ni, kamu tekan enter. Tekan enter. So dia akan keluar seperti ini. Masih ada tanda seperti ini. Jangan tekan apa-apa. Okey, yang pertama kamu buat adalah tekan tab pada keyboard. Tekan tab, cari tu atas sebelah kiri, barisan ketiga. Okey, di keyboard tu kamu tekan tab. Nampak tu? Dia akan keluar jadi seperti ini. Okey, maksudnya anak panah ni, dia punya bawah pecahannya ada satu ni. So yang ni kamu buat, kamu cuma perlu klik pada sini, kemudian kamu klik pada atas ni. Cari ni tanda right. Jadilah seperti yang di bawah. Barulah kamu masukkan duduk buat apa tu? Duduk buat assignment. Okey, poin kedua. Jangan malas. Okey, so dapat sudah dia punya cara tu. Maksudnya yang pertama ni, nombor yang pertama, kemudian dia punya anak bawah. Apa yang kamu perlu buat? Kamu cuma perlu tekan enter. Okey. Kamu tekan enter, masukkan. Okey, tekan lagi. Okey. Jadi untuk poin yang seterusnya ni macam mana ni? Untuk dapatkan poin yang seterusnya ni. Sekarang dia untuk kita balik dapatkan yang anak panah ni, caranya kamu tekan tab. Okey, tengok tengok sini. Tekan enter. So tekan tab. Okey, nampak tu? Mesti tekan tab supaya dia punya format tu tidak lari. Okey, bila kamu tekan tab, maksudnya bawah anak panah ni ada lagi dia punya anak. Okey, setelah kamu tekan tab, baru kamu tekan backspace. Backspace ni di keyboard ada anak panah ke kiri. Di atas butang enter tu ada situ backspace. Okey, anak panah ke kiri tu kamu tekan. Nampak tu? Tekan lagi sekali. Jadi sudah poin yang kedua. Poin utama kedua. Kemudian tekan lagi enter. Okey, poin utama yang ketiga. Tekan tab. Anak kepada poin pertama tu, poin kedua tadi. Tekan lagi tab. Tadi tu yang ni tekan enter. Ni tekan enter, kemudian tekan tab. Okey, poinnya. Kemudian tekan lagi enter, tekan lagi tab. Poin lagi seterusnya. Tekan lagi enter. So dia bawah. Tekan tab. Backspace. Okey. Nampak? So macam begitu caranya. Jangan sesekali kamu gunakan tekan space untuk cari dia punya tu. Okey, nampak, tengok panjang sama. Jangan seperti itu. Okey, tu cara yang salah. Saya tidak mau kamu buat cara yang salah. Okey.
Alright. Sudah? Kemudian yang ni, macam mana cara buat ni? Yang ni pun sama. Okey, caranya contoh. Okey, nampak sini. So, yang ni dia automatic ikut setting yang di atas kan? Okey. Kasih clear dulu. Okey, pergi atas ni numbering. Kita tekan numbering. Okey, pilih dulu. Jangan kamu terus tekan, pergi sini. Bila kamu tekan dia automatic. Kamu pergi anak panah ni dulu. So dia ada bagi pilihan. Kemudian baru kamu pilih yang ni. Nampak tu? Sama, serupa, sebiji. Mesti seperti itu. Jangan kamu gunakan space. Sebab macam begini, bila kamu tekan enter, dia akan automatic sudah. Okey? Semua dia akan automatic. Jangan kamu buat secara manual. Maksud saya secara manual, kamu ambil simbol ni, kamu copy, kemudian kamu tekan space, paste tu simbol, kemudian tekan lagi space, tu paling sepantang. Tidak mau macam begitu. Okey? Tu dia punya cara atau kaedah. Kalau terlampau laju, boleh ulang balik wayang ni. Video ni boleh tengok balik. Okey, pastikan format bold, italic, underline serupa. Okey, yang tadi pun sudah. Kemudian tukar jadual 3 menjadi jadual 3. Mana jadual 3? Okey, cari tengok bawah jadual 3. Okey, ni jadual 3. Nampak ni, jadual 3 ada kumulatif case ni. Okey, jadual 3 negeri, wilayah persekutuan Kuala Lumpur ada 3 kes baru. Kumulatif case ada 2694. Jadi, jadual 3 ni apa yang perlu dibuat? Okey, carta. Tukar jadual 3 menjadi 1. Ni tengok ni 1. Yang pertama, jadual 3 itu tukar dia pergi carta bar, bilangan kes baharu mengikut negeri. Okey, sekarang ni kita tengok ni. Carta bar, bilangan kes terbaru mengikut negeri. Alamak, macam mana pula buat carta bar tu kan? Okey. Macam mana cara buat carta bar? Okey, macam manakah buat carta bar? Okey. Pertama, pergi masuk bahagian insert. Ni chart ni, ada kat chart. Tengok situ insert chart. Carilah carta bar. Ni dia carta bar. Kolom. Ni. Bar. Okey. Masukkan carta bar. Okey, yang ni sebagi pilihan dengan kamu. Kamu boleh buat kolom atau carta bar. Okey, boleh pilih dua-dua lah, mana satu pun boleh. Okey, tapi anda apa, ambil pergi ke soalan lah. Jangan guna kolom, guna bar lah. Guna bar, okey. So dia akan jadi begini. Okey, nampak tu. Yang ni, bawah ni, dia guna Microsoft Excel ni, yang ini bawah ni. Dia auto generate. So, apa yang perlu kamu buat? Kategori ni, kamu tukar pergi. Ni, wilayah kategori, tukar pergi negeri. Series 1, dia punya bilangan case. So, yang series 2 ni, tidak perlu sudah. Yang ni kamu boleh delete. Okay, kolom 1, kolom tu tidak ada sudah, tidak wujud sudah. Nampak? So, cuma ada seperti ini saja. Sebab yang ini adalah bilangan case. Bilangan case. Okay, bilangan case di sini. Contoh ni, wilayah persekutuan ada 3. Tukar dulu. Ini kategori 1. Sini bilangan case. Tukar. Bilangan case. Okay. So, yang ini tukar pergi
wilayah negeri. Ini KL. Sini saya bagi short je lah sebab penerangan. So nanti kamu boleh buat secara lebih detail. Jangan ikut short juga. Kalau kamu ikut short, markah kamu yang jadi short. Ikut short juga markah kamu. Okey. Ini Sabah, SABAH, Sabah. Kemudian Selangor. Okey. So, sini bilangan ni tukar pergi 3. Sini bilangannya 3. Yang ni bilangannya 126. Ini bilangan dia 31. Ini bilangan dia 113. 113. Okey. Ni nanti kamu buatlah semua ni. Semua negeri ni kamu tulis sini. Tambah je semuanya di bawah. Okey. Sini contoh negeri apa sini? Johor. Kedah. Sini. Ini contohlah 45. Sini 50. Okey. So dia akan automatic generate ni. Nampak ni. KL, Sabah, Selangor. Nampak? Dia akan automatic generate. Jadi column 1 ni, yang ni bilangan case. Column 1 ni tidak perlu sudah ni. Delete. Ni pun delete. Kenapa dia tak mau ni? Delete column. Klik kanan. Kamu klik kanan sini, lepas tu delete table column. Okay. So dia akan cuma ada bilangan case. Ni nampak ni. So di sini 0, 20, 40, 60, 80. Ni dia punya julat lah. Okay, bilangan case. Okay. Jadi yang pertama tadi diminta kamu buat carta bar. Inilah carta bar. Faham? Kalau tak tahu boleh tengok balik macam mana tadi dia punya stepnya. Okay, tutup. Sudah habis delete. Okey, contoh kamu tadi tutup kan? Alah, ada mau diperbetulkan. Apa perlu dibuat? Di sini, sikit di sini. Ni dia punya style. Tambah. Ni untuk kamu ni, dia punya nama-nama ni. Dia punya nama, maksudnya apa yang kamu mau tunjukkan, apa yang kamu tidak mau tunjukkan. Nampak tu? Table label. Ini jumlah yang tepat lah. Okey. Data label ni ialah jumlah yang tepat. Okey, data table di bawah ni pula. Okey. So yang tu pun kamu boleh adjust mengikut kamu punya kesesuaian. Okey. Alright. Okey, tu ni dia punya style lah. Dia punya style terpulang dengan kamu nanti. Okey, ini dia punya layout option. Maksudnya kamu mau letak dia di depan atau di belakang sebab dia jadi format gambar. So, untuk soft copy nanti kamu hantar, semua tengok macam beginilah. Jangan tiru kawan. Belajar dengan kawan boleh, tapi tiru jangan. Tiru tolak markah. Kamu boleh pilih ikut kamu punya kreativiti sendiri. Dia punya warna tu. Okey. Okey, nampak? Jadi apa yang perlu kamu buat? Untuk kamu edit mau tambah, kamu cuma perlu klik kanan. Klik kanan pada mouse. Kemudian masuk pergi edit data. Edit data. Edit data. Okay. So dia akan keluar begitu. Nampak? Sini kamu boleh tambah lah nanti. Faham? Okay. Bila kamu sudah delete, ada mau buat perubahan, kamu klik kanan, masuk edit data. So dia akan keluar. Okay. Itu satu. Dia minta tadi carta bar. Jadi dia akan jadi seperti inilah. Satu. Jadi yang ini kamu tidak perlulah buat. Maksudnya jadual ni kamu tidak perlu sudah buat. Kamu cuma masukkan. Sebab dia minta ditukarkan kan. Ni tukar jadual 3 tadi menjadi carta bar. Okey, kemudian yang kedua, carta pie bilangan case kumulatif mengikut negeri. Carta pie case kumulatif mengikut negeri.
Okey. Yang ni kita delete dulu. Sudah tadi nampak kan? Okey. Okey, carta pi kumulatif. Bilangan kes kumulatif. Ni. Sekarang ni carta pi pula. Kita masuk pergi insert. Masuk pergi chart. Pi. Okey, carta pi. Sini ada banyak pilihan ni terpulang. Mana-mana pun kamu boleh pilih, mana-mana pun kamu boleh guna. Tapi yang ni cuma saya tunjuk sebagai panduan sajalah. Okey. Okey, so dia akan jadi seperti ini. Pun sama juga. Sini bukan sales, bukan jualan, tapi adalah kumulatif cash. Bilangan cash kumulatif. Kamu tulis sini bilangan kumulatif cash. Ni kumulatif cash. Okey. First quarter ni kamu tukar pergi negeri. Negeri apa je ada ni? Okey, yang ni wilayah persekutuan KL. Lepas tu yang ni Sabah. Yang ni Selangor. Okey, kamu masukkanlah semua nama negeri ni, masukkan sini. Kemudian jumlah. Jangan kamu masukkan bilangan kes baru pula. Jumlah ni, tengok sini. Yang kedua ni. Siapa yang masukkan pergi sini, tolak markah lagi. Salah. Sini 2694. Okey, sini 2694. Ni 2389. Ni 2389. 2378. 2378 10 1054. Okey, ini contohlah. Okey, ini sebagai contoh saja. Nampak tu, dia akan jadi seperti ini. Ni sebab sini baru berapa je ni. Okey, ada 4. So dia akan ada petak 4. Jadi bila kamu masukkan semuanya, okey. Sekejap, ada gangguan. Okey, bila kamu masukkan semuanya, dia akan jadi berapa jumlah ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Okey, so di sini kamu punya pi ni dia akan ada 16 jenis warna lah. Okey. Apa yang perlu kamu buat? Okey, ini contoh saja ni. Okey, kamu klik kanan juga. Klik sini. Kamu boleh masuk. Okey, data label. Contoh. Nampak tu. Kalau kamu masukkan data label pun boleh. Kalau kamu tidak masukkan pun boleh. Tapi jangan tipu sebab bila kamu hantar assignment ni, semau kamu hantar soft copy yang kamu buat ni, soft copy kamu save dalam bentuk Microsoft Word ni, kamu attach file. Okey, so akan buka satu persatu dan semak. Betulkah dia punya jumlah? Okey, formatnya lari ke tidak? Kalau format lari, kena tolak markah. Faham? Pastikan format jangan lari. Okey. Yang ni tadi carta pi. Balik pada carta pi. Okey, nampak jelas macam mana cara buatnya. Okey. Selesai carta pi. Kemudian soalan seterusnya. Hantar soft copy assignment dalam bentuk Microsoft Word. Okey. So, bila kamu hantar tu. Okey, bila hantar assignment. Hantar assignment. Okey, hantar assignment. Okey, tengok sini. Okey, bila kamu hantar assignment tu, sebelum kamu mark as done, tandakan sebagai selesai. Sebelum kamu buat itu, kamu pergi sini dulu. Add or create. Kamu pergi add dulu. Kamu punya, bila add tu, maksudnya kamu tambah. Kamu tambah file lah. File tu ialah yang kamu buat ni.
Assignment kamu tadi yang kamu buat tu, kamu add-kan dia. Add. Jadi ada dua ni kena add. Satu yang words, kemudian satu lagi ni dalam bentuk words dan PDF ke Google Classroom. Okey, untuk PDF ni, okey, contoh yang ni lah, contoh yang ni. Contohlah ini adalah assignment kamu. Kamu save tu, bila kamu save, tengok sini. Bila kamu save as. Okey, contoh sini saya letak topik dua sini. Okey. Yang ni untuk save dalam bentuk PDF tau. Save dalam bentuk PDF. Kamu save as tadi, kamu pergi save as, jangan terus save. Bila save, dia automatic save dalam bentuk words. Tapi kamu save as, kemudian kamu pilih lokasi di mana kamu save. Sebelum kamu save di sini, sebelum kamu klik ni, dia punya save ni, tempat save. Sebelum itu kamu pergi sini dulu. Save type. Save as type, kamu klik sini. So dia bagi pilihan. Nampak ni, pilihan ni banyak. Kamu pergi PDF. Okey, PDF. Baru kamu save. Okey, tunggu. Okey, tada. So, kita ada satu file PDF. Nampak tu macam mana tadi tu kan? So, satu PDF ni maksudnya, kenapa semua kamu buat begini? Kamu belajar save dalam bentuk PDF supaya sebelum kamu memprint, biasanya kamu buat assignment, kamu memprint assignment kamu, dia punya setting lari. Okey, jadi cara untuk tidak lari setting, kamu save dalam bentuk PDF. Okey, jelas? Jadi, ini satu. Maksudnya, PDF. Sini ada dua kan. Hantar soft copy assignment dalam bentuk Microsoft Word dan PDF. Tadi PDF tu, yang Words tu yang ni lah. Okey, bila kamu save yang ni, bila kamu save, kemudian kamu copy. Ni bukan copy. Ini upload. Kamu add or create ni, kamu klik yang ni, kemudian kamu upload dua file tu. Pastikan dua file. Maksudnya yang pertama tadi adalah ni words ni dalam bentuk words, assignment dalam bentuk words. Yang kedua dalam bentuk PDF. Dan yang terakhir, jangan lupa sertakan muka depan assignment format college ni. Okey, format college. Jadi kamu kena ada yang pertama. Yang pertama tu muka depan. Muka depan. Yang kedua ni. Petikan ni. Petikan ni. Yang kedua petikan ni lah, yang telah kamu edit tadi. Okey. So, yang pertama muka depan, yang kedua ni. Yang ni. Itu sahaja. Okey. Dan jadual 3 ni tidak ada sudah. Sebab kamu sudah tukar pergi carta bar dan carta pie. Okey, tadi saya bagi tahu boleh carta kolom kan? Tak payah, cukup bar. Carta bar dan carta pie sahaja. Okey, jelas? Ada apa-apa pertanyaan? Tanya dalam dalam Google Classroom. Rasanya dah ada sudah. Okey. Konklusinya, yang pertama kamu kena salin semula, petikan, gabungkan jadual 1 dan 2 menjadi 1. Yang ni, jadual ni jadi 1. Kemudian formatnya, Times New Roman di atas ni, Times New Roman. Size-nya di sini. Kemudian spacing, masuk pergi paragraph. Okey, sini dia punya spacing. Spacing 1.5, jajaran justify. Yang ni, jajaran justify. Okey. Kemudian bold, pastikan ni bold, italic dan underline ni. Maksudnya petikan ni, yang mana bold, boldkan, yang mana underline, underlinekan, yang mana sengit ni, italic, kamu italickan. Okey. Kemudian tukar carta. Yang ni lah tadi, carta bar, carta pie. Lepas tu yang terakhir, save dalam bentuk words 1, soft copy, untuk seperiksa kamu punya format setiap kerja kamu, dan PDF hantar ke dalam Google Classroom. Mana dia Google Classroom? Tada, this one. Faham?
Okey, jelas? Alright. Okey, itu sahaja untuk soalan untuk inilah topik 2 punya assignment. Markah kalau yang topik 1 tadi, topik 1 10 markah, yang ni 25 markah. So pastikan kamu buat betul-betul. Seharap kamu buat betul-betul, ikut arahan yang sebagi, tunjuk ajar yang setunjuk dalam video ni. Buat betul-betul sebab semua pastikan semuanya dapat 25% markah. Kalau tidak ikut kehendak, tidak mencapai piawaian, terpaksalah ditolak markah. Faham? Okey, sekian sahaja video pada kali ini. Selamat mencuba dan selamat berjaya. Pastikan anda mengikut semua arahan yang diberikan.